menghindari dosa-dosa yang kecil. Tapi kadang-kadang bila kita tengok kan dosa kecil dengan dosa besar, apa bezanya kan? Yang kecil-kecil lah, yang besar-besar lah. Tapi kita sebenarnya, kita melihat bukan kepada dosa tau, tapi kita lihat sendiri siapa yang kita buat dosa dengan dia. Siapa yang kita taat dan siapa yang kita derhaka. Of course Allah. Kita nak taat pada Allah, kita tak nak derhaka kepada Allah. Jadi dosa kecil ke, dosa besar ke, tetap kita menghadap Allah. Kita punya majlis ilmu insya-Allah dengan umur kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar bonda-bondaku? Alhamdulillah sihat walafiat ya. Masih lagi dikurniakan daya, tenaga, kesihatan untuk datang ke majlis ilmu. Bukan kita datang majlis ilmu pun atas pemilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka yang tak boleh datang, mereka yang ada dekat live, alhamdulillah, moga-moga pun dalam kalangan orang-orang yang sedang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik. Hari ini kita meneruskan wasiat kita yang kedua, iaitu menghindari dosa-dosa yang kecil. Itu sangat Allah. Saya ambil macam inilah. Menghindari dosa-dosa yang kecil. Tapi kadang-kadang bila kita tengok kan dosa kecil dengan dosa besar, apa bezanya kan? Yang kecil-kecil lah, yang besar-besar lah. Tapi kita sebenarnya, kita melihat bukan kepada dosa tau, tapi kita lihat sendiri siapa yang kita buat dosa dengan dia. Siapa yang kita taat dan siapa yang kita derhaka. Of course Allah. Kita nak taat pada Allah, kita tak nak derhaka kepada Allah. Jadi dosa kecil ke, dosa besar ke, tetap kita menghadap Allah. Dalam keadaan contoh, orang kata dosa kecil adalah dosa kecil je, boleh gugur, betul. Tapi pasti ke keguguran itu, ataupun dosa kecil itu confirm ke Allah ampun. Dosa memang tetapnya neraka. Kata dosa kecil, contohnya dosa kecil. Dosa kecil contoh kita tengok aurat orang contoh. Dosa kecil tu. Lepas tu dosa besar, berzina contoh. Tiba-tiba berzina Allah ampun. Kita dah minta ampun sungguh-sungguh Allah ampun. Tapi rupa-rupanya dekat akhirat dosa kecil tu, yang dosa yang yang aurat tu, yang kita nampak aurat orang tu, Allah tak ampun rupanya. Macam tu. Maksudnya dosa kecil ke dosa besar di sisi Allah sama. Cuma cara menggugurkannya. Dosa-dosa tersebut ada perbezaannya kalau kita melihat kepada pandangan ulama. Contoh, kalau dosa kecil, kita setiap hari lah memang kita akan buat dosa kecil kadang kan. Contoh, kita melalaikan dengan masa kita mungkin ada mubazir, macam tu kan. Nampak sikit-sikit kita macam ada dosa-dosa. Kemudian kita solat. Sebelum solat kita buat apa? Wuduk. Setiap wuduk yang kita ambil untuk solat tu, daripada satu waktu ke satu waktu, itulah proses pengguguran dosa-dosa kecil, dan itulah asbabnya insya-Allah Allah akan ampunkan kita. Sebabkan itu dalam hadis kursi, bila Allah kata macam ni, Allah akan menggugurkan dosa-dosa hamba-Nya melalui daripada satu waktu ke satu waktu yang lain. Maksudnya waktu subuh. Waktu subuh kita dah solat subuh, kita dah zikir, dah baca Quran semua kan? Dan kita pergilah bertebaran di muka bumi Allah untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki. Kemudian adanya dosa-dosa kecil yang kita buat.
Sepanjang itu nak menunggu kepada zuhur tu, waktu zuhur kita berehat sekejap untuk kita ambil wuduk dan solat. Ambil wuduk itulah yang berguguran air-air wuduk itulah yang akan menghilangkan dosa-dosa kita. Maksudnya apa? Seronoknya kita ini khas untuk umat Nabi Muhammad tau. Itu nak kata kan, umat Nabi Muhammad ni senang Allah nak gugurkan dosa. Subhanallah. Tahniah, alhamdulillah datang sama-sama. Sila bonda, sila. Masya-Allah. Sila. Okey. Mana tadi? Tak mula gini. Penceritaan dulu. Jadi bila dalam hadis qudsi itu menyatakan khas untuk umat Muhammad ni, umat Nabi Muhammad ni, bila mana dah gugur dosa daripada satu pergi ke zuhur, asar sampailah isyak, proses pengguguran dosa-dosa kecil kita berlaku. Cantiknya saya sebut dekat sini, solat tuntutan kan, kewajipan kan, itu mesti kita buat, tapi kita top up dengan apa? Top up dengan solat sunat, top up dengan baca Quran, top up dengan zikir. Benda tu wajib ke sunat? Sunat je. Kalau tak buat pun tak berdosa. Tetapi kita hamba Allah kan, kita nak advance, nak persembah pada Allah kan, dengan setiap perkara yang kita lakukan kebaikan tu, itu juga proses penghapusan dosa-dosa kecil. Untung umat Nabi Muhammad ni sebenarnya. Kan kadang-kadang kita ni memang terdedah dengan dosa-dosa. Ni tengah bercakap ni pun terdedah dengan dosa-dosa ni, subhanallah. Ya, jadi itulah yang kita rasa syukur, memang syukur menjadi hamba Allah. Allah sangat sayang kita, mudah untuk Allah membuang dosa-dosa kecil kita. Macam tu. Beza dengan dosa besar. Dosa besar kita memerlukan taubatan nasuha. Macam tu. Taubatan nasuha tu yang macam mana? Contoh, bila ulama menyatakan ada 3. Kalau 4, dia bergantung kepada manusia. Okay, yang pertama sekali memang kena betul-betul azam. Tak nak dah buat benda tu. Okay? Lepas dah azam kita macam tu, kita usaha untuk tinggalkan. Bila dah usaha untuk kita tinggalkan, kemudian kita bertaubat kepada Allah. First bertaubat sebenarnya. Bertaubat, berazam, meninggalkan. Tak nak dah. Habis tu solat sunat taubat buat apa? Digalakkan untuk solat sunat taubat. Solat sunat taubat bukan syarat ataupun bukan rukun untuk taubat, tetapi sangat-sangat digalakkan. Nama pun solat sunat kan? Jadi sebaiknya kita ni tak kisahlah, Ustazah saya tak pernah buat dosa besar ni Ustazah, lazimilah solat sunat taubat. Itu nampak effort kita untuk bersembah pada Allah, nak gugurkan dosa-dosa kita yang lalu. Macam tu kan, subhanallah. Dan yang keempat, kita lihat ini berkaitan dengan manusia, hablum minan nas. Ada dosa dengan manusia, minta settle dengan manusia dulu. Kalau tak settle dengan manusia, tak tahulah macam mana ke akhirat. Ya, sebab kita ni kadang-kadang fitnah yang berlaku pada diri kita, pada iman kita. Buat baik dah buat baik dah, tapi masalah kita, mulut kita jahat, suka menyakiti hati orang. Solat cantik, tahajud cantik, Quran cantik, semua cantik, semua hablum minallah, tip-top. Tapi datangnya hablum minanas, ya Allah, muka dia kita menampakkan, dia ni lah yang suka muka orang. Kita dah tahu dah orang-orang ni macam ni. Dia ni lah suka yang menjelek-jelekkan makanan orang. Macam tu. Jadi berhati-hati dengan lidah juga sebagai seorang wanita muslimah. Jom kita masuk hadis ni. Baik, insyaAllah. Panjang mukadimah ustazah tu. Subhanallah, kita tengok. Wasiat Nabi SAW yang kedua, menghindari dosa-dosa kecil. Ini saya tak baca matan ni, saya terus baca dia punya maksud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, hindarilah olehmu amal-amal yang remeh. Dalam satu yang satu lafaz saya sebut dosa-dosa. Amal yang remeh tu kita menganggap benda tu kecil je, sedangkan mudarat. Kerana ada yang akan menuntut dari Allah terhadap amalan-amalan itu. Contohnya macam ni tau. Kita nampak remeh. Kalau macam mana ya nak kata, benda yang remeh, yang kecil itu, kalau kita sentiasa buat, dia akan jadi besar kan. Bila jadi besar, benda itulah asbab-asbab kita tak rasa kemanisan melakukan ibadah. Contoh, kita ni suka mengomen. Apa nama, kritik. Asal salah kritik, asal itu segitu, suka nak komen, suka lidah ni suka cakap yang bukan-bukan, macam tu kan.
Percayalah, bila kita lakukan amal soleh, solat, kita melakukan Al-Quran, membaca Al-Quran, berzikir, kita tak rasa manis. Kalau solat tu sekadar solat tuntutan sahaja. Dia kena ingat solat ni, ada yang orang solat hanya untuk tuntutan. Ada orang solat tidak berpahala. Contohnya macam mana? Contohnya, kalau dia minum arak, kan? Minum arak 40 hari tidak diterima amal solat dia, kan? Tapi dia solat hanya melepaskan tuntutan hak dekat akhirat. Dia tak dapat pahala pun. Tapi solatnya sebab dia Muslim. Macam tu. Pahala tak dapat pun sebab dia melazimi perkara-perkara yang maksiat lah, senang cerita. Kalau dosa-dosa yang kecil, macam saya kata tadi kan, melihat aurat orang, membazir tanpa kita rasa bersalah, kan, buang je lah, kan, macam tu kan, tak ada rasa, ya Allah maafkan aku, ya Allah, tak ada rasa. Berbeza orang nak buang makanan tu walaupun seciput, dia akan rasa, kesiannya makanan ni kena buang. Pernah tak pergi restoran, kemudian tak habis, bungkus ke biar? Ada orang bungkus walaupun kecil macam tu, kan? Ada orang tak apalah, sikit pun, balik rumah bukan ada orang nak makan, macam tu kan. Sepatutnya sebelum kita order makan, tengok portion kita macam mana. Saya nak ingatkan diri saya juga, dulu masa muda-muda, macam dah tua sangat juga. Dulu masa muda-muda kan, suami selalu bising, ni lah order banyak-banyak macam ni, tak apa, ambil masuk dalam peti. Suami yang buat, kita tak buat. Ambil masuk dalam peti. Esok nak makan ni, kata apa? Tu makanan semalam ada panas tak? Ganggu lah, macam tu. Tu dulu. Bila datang hidayah, ya. Tak apa. Bila datang hidayah daripada Allah, subhanallah, kan, kena tegur dengan suami, kita jadi malu kan. Nama pun ustazah, time tu tak ada, bukan ustazah time tu. Maksudnya tak dalami ilmu masa tu kan, ilmu saja tapi tak dalami. Kemudian bila kita saya sendiri kata, fahamlah kenapa sekarang bila kita dah makin kita tuntut ilmu, makin dapat Allah bagi kefahaman ilmu, baru tahu walaupun nasi itu Allah. Rasa sedih bila nak sayang, teringat saudara mara kat Syria, teringat saudara mara dekat Palestin, macam tu. Padahal benda itu kalau kita lihat dosa yang kecil-kecil macam tu kan, mudarat pada ibadah kita. Kita tak rasa manis nak berzikir, tak rasa manis nak solat asal tuntutan je, bukan solat kerana kita hamba Allah. Itu masalah hati. Ya, baik. Makanya kat sini menyatakan ia merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat berharga dan juga berfaedah, berupa peringatan tentang hal yang sering dilalaikan oleh kebanyakan orang, iaitu dosa-dosa kecil. Kat sini Anas bin Malik berkata, kat situ dia tak letak bin, boleh letak bin kat situ. Anas bin Malik berkata, sesungguhnya kamu semua sudah mengetahui pelbagai amal yang menurut pandanganmu itu lebih lembut dari sehelai rambut. Apabila kami menyebutnya pada masa Nabi SAW adalah mubiqat, iaitu perbuatan-perbuatan yang derhaka. Nak katanya dalam perkataan yang telah dikatakan oleh Anas bin Malik ini, nak katakan pandangan kita terhadap dosa tu nampak remeh. Tapi sebenarnya mudarat kepada apa? Mudarat kepada kelazatan ibadah kita. Pernah tak dulu-dulu, saya tak kata sekarang dulu-dulu masa solat je tapi tak rasa. Saya pernah rasa dulu, ya, solat lah tak solat, itu macam tu kan, mak bapak macam tu kan, nak jadi apa tak solat ni kan, solat Allahu Akbar kuatkan. Sebab apa? Nak bagi tahu kita solat dekat mak bapak. Allahu Akbar, macam tu kan. Nakalnya saya dulu macam tu kan. Bila dah lama-lama, ya Allah, rupa-rupanya dengan sentuhan Al-Fatihah boleh menjatuhkan air mata ketika mana kita solat. Sebab apa? Kita dah faham apa Al-Fatihah tu. Subhanallah. Itu nak kata, insya-Allah sekiranya kita ingin melakukan kebaikan, nak perbuatkan kehidupan dengan solat, Allah akan bagi rasa kemanisan dalam beribadah tu. Tapi kalau masih lagi tak rasa sekarang, banyak-banyakkanlah istighfar, mohon pada Allah hati yang tenang, hati yang lazat melakukan ibadah. Kita kena minta, sebab hati ni Allah yang pegang. Kita boleh bila-bila je boleh kita berbolak balik. Sebabkan itu sahabat dia cakap macam ni tau. Dia menyatakan
Nabi SAW tidak pernah lekang dia punya doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tak pernah lekang daripada doa Nabi setiap hari. Sebab apa? Sebab ini Nabi, ini kan kita. Nabi nak ajarkan kepada para sahabat, nak ajarkan kepada umat-umat Nabi, kita minta hati tu daripada Allah. Itu yang kita nak. Kita nak dapatkan benda tu. Sebab kadang-kadang hati kita ni memang berbolak-balik macam tu kan. Minta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta janganlah Allah bolak-balikkan hati kita, tetapkan hati kita dengan agama Allah. Itu yang kita minta. Bayangkan kalau Allah palingkan hati kita, apa nasib kita dekat mahsyar, apa nasib kita dekat akhirat. Itu yang kita takut ya. Subhanallah. Baik. Dan kita lihat lagi Ummu Darda kat bawah tu. Ummu Darda menyatakan pada satu hari Abu Darda masuk rumah sambil marah-marah. Maka Ummu Darda bertanya, ini bahasanya macam agak kasar sikit kan, tapi tak apa, kita lembutkan dia. Kenapa dengan awak ni? Ummu Darda, Abu Darda ni suami isteri. Kenapa dengan awak ni? Macam tu. Sebab dia mempunyai isteri yang salihah ya. Abu Darda menjawab, demi Allah aku tidak melihat sedikit pun dari urusan Nabi SAW di antara mereka melainkan mereka salat semuanya. Nak bagi tahu, semasa sahabat-sahabat dengan Nabi, tidak lain tak bukan, masa tu tak ada perang, tak ada apa kan, mereka fokus tuntut ilmu untuk faham salat. Sebabkan itulah Nabi, Allah bagi tahu Nabi bahawasanya bila dah mendapatkan sesuatu, contoh keamanan, kan masa tu dah aman, dah keamanan, maka Allah suruh salat kerana Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Allah suruh salat fasalli li rabbika, kerana Tuhan kamu. Allah suruh solat kerana Tuhan kamu, bukan macam mana orang-orang lain, orang-orang ketika itu orang munafik, solat kerana pandangan manusia ketika itu. Maka Allah nak suruh umat Nabi Muhammad yang beriman solat kerana Allah. Maka dekat sini bila melihat para sahabat punya solat, bukan macam solat kita, sama rukunnya, cumanya penghayatan. Sebabkan itu kalau kita tengok zaman sekarang dan para ulama salafus salih, kita lihat dua rakaat mereka dengan dua rakaat kita jauh beza. Betul? Salat sunat sebelum subuh 2 rakaat, mudah kan nampak kan? Beza dengan salafus salih yang dulu. So macam mana kita nak buat? Kita melakukan rukun kena betul, dan kemudian penghayatan terhadap 2 rakaat tu, baru kita rasa. Salat sebelum salat subuh kan ada fadilatnya kan, lebih besar, dan juga ini merangkumi langit dan bumi seluruhnya. Kita boleh dapat semua tu kan. Orang tu nak bagi 100 juta, 200 juta, tak sama berbanding dengan seluas langit dan bumi, tak sama kan. Tapi kita rasa tak apa yang Allah nak bagi, ataupun kita hanya memikirkan, kalau aku buat solat ni, aku dapat ni. Ataupun kita melakukan solat sunat 2 rakaat tu, aku buat ni kerana Allah, kerana aku ni hamba. Pernah tak kita rasa macam tu? Macam solat sunat duha juga. Buat sebab apa? Sebab nak rezeki. Sebab ada orang macam tu. Bila dia tanya-tanya, kenapa lazim solat sunat duha? Ustazah, solat sunat duha supaya senang rezeki masuk. Dia meletakkan pada solat tersebut. Maksudnya kefahamannya salah, tapi dia buat dapat pahala, tak dapat. Cuma kefahaman dalam sesuatu ibadah tu salah. Sebabkan itu kita bukan hanya tertumpu pada fiqah, kita tertumpu juga kepada tauhid, kepada tasawuf. Kenapa kita salat? Kita ni siapa? Kedudukan kita di mana? Subhanallah ya. Baik. Kemudian, lalu yang bakal diucapkan Abu Darda, andai kata ia melihat kehidupan orang-orang di waktu sekarang, makanya wanita mukminah yang lurus dalam keimanannya. Siapa wanita mukminah ni? Moga-moga kita, ya, amin, tidak akan memandang kederhakaan yang terjadi di depannya, lalu dia berkata tanpa menaruh perhatian, itu hanya dosa kecil dan remeh. Jangan cakap macam tu takut, kena ada rasa perasaan takut. Nampak benda yang tak betul sikit, kita kena ada rasa takut. Adakah ini dosa? Lagi satu, nak cakap pasal benda remeh ni, pernah dengar perkataan Furqan? Farah, qaf, alif, nun, Furqan. Itu salah satu nama apa? Yes, nama Al-Quran. Silap saya ni tanya pada orang-orang yang hebat Quran ni, Masya Allah. Ya, itu salah satu nama Quran.
Furqan ni nak bagi tahu maknanya adalah kita boleh membezakan antara hak dengan yang batil, membezakan antara kebenaran dan juga yang salah. Tetapi sebagai manusia biasa yang tidak penuh ilmu di dada macam saya kan, banyak ilmu yang saya tak tahu. Contoh, bila kita dalam keadaan ilmu tak tahu, ada satu perkara yang kita nampakkan macam benda ni betul ke tidak, dan Allah akan kurniakan furqan kepada orang-orang yang beribadah ikhlas kerana Allah ni, dia akan rasa benda ni salah. Contoh, ada orang bagi kita nak buat projek lah, contoh orang nak sewa dewan ni, contoh orang lain dah sewa dulu, tapi dia pun nak sewa. Dia cakap macam ni, dia panggil lah ketua muslimat kita, dia panggil lah Bunda Rozi, contoh, Rozi jom minum, macam tu, pergi minum, ni ada hadiah sikit, hadiah sikit ni, bukan sebab nak dewan, tak, ni hadiah sikit je ni, bagi 100,000 kat kau, contoh. Kita gelap mata tengok macam tu kan, gelap mata tengok. Tapi kita tahu asalnya dia nak gunakan dewan dia untuk function dia, contoh kan. Tapi Allah memberikan insting kepada hati, bila mana tak apa tak nak, macam tu kan. Insting tu sebab apa? Kita tahu itu adalah salah satu taktik untuk dia mendapatkan dewan ini, sedangkan dewan ini telah ditampak oleh orang lain. Kalau ada orang yang main selop je, hadiah bukan rasuah, bukan hadiah, ambil. Berbeza dengan orang yang diberikan furqan daripada Allah. Allah berikan pada hati dia perasaan benda ni salah. Kadang-kadang kita macam sama-sama hukumnya kan, tak tahulah hukum ni haram ke tidak. Hadiah tak haram, rasuah haram, kan. Jadi kita ambil sebab kita tak tahu. Tapi dalam hati kita Allah kurniakan satu furqan, satu insting. Senang kita bahasa kita insting. Benda ni tak betul, berdosa. Walaupun kita tak tahu hukum dia. Faham tak maksud saya? Kita tak tahu hukum tu hukum haram ke tidak, tapi insting hati menyatakan benda ni tak elok. Macam tu. Subhanallah. Itu antara rezeki orang-orang yang betul-betul melazimi ibadah tu kerana Allah. Susah ya nak datangkan hati. Benda ni memang kita kena banyak belajar, kita kena betul-betul menghayati, baru kita dapat. InsyaAllah. Ya, baik. Kemudian mana tadi? Okey, saya terus ambil bawah. Seorang Zahid Bilal bin Sa'ad yang berkata, janganlah engkau melihat pada kecilnya kesalahan, tetapi lihatlah siapa yang engkau derhakai. Ini tadi yang saya sebut. Jangan tengok pada dosa tu, tapi kita tengok dosa tu kita buat pada siapa. Mesti pada Allah kan. Siapa yang boleh menghapuskan dosa kita? Allah. Siapakah yang berkehendak untuk menerima taubat kita? Allah. Pernah tak kita dalam kehidupan kita macam ni? Contoh nak beli barang ke apa kan, ada masa Allah uji kita. Mungkin kat sini tak ada tempat lain ke kan. Mungkin ada kena mengena dengan saudara mara kita. Macam mana nak beli beras, macam mana nak beli minyak masak contoh kan, dengan harga dah naik sekarang semua kan. Pernah tak kita minta macam bulan tu, ya Allah, bila dia nak beli barang dapur, ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Kita minta pada Allah. Sebab salafus salih dulu, dia nak minta garam tu, garam je. Ya Allah, aku nak sangat garam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua. Nak sekeping roti, ya Allah, moga dapat makan roti. Nampak tak? Itulah orang-orang yang bergantung harap pada Allah. Dan lagi satu, saya suka nak highlight benda ni, takut jatuh syirik pada kita. Contoh, anak sekolah tinggi kan, anak sekolah tinggi, cerah masa depan budak ni. Contoh kan, pernah tak kita sebut macam tu? Cerah masa depan budak ni, dah habis degree, dah habis master, cerah masa depan dia, mudah nak dapat kerja macam ni. Macam Tuhan dia cakap macam tu. Lepas tu anak pula 18 tahun, mak nak ngafal Quran mak. Masih lagi terjadi. Sebab ada seorang budak, dia jumpa saya, dia cakap dengan saya, masa tu sebab pernah program motivasi tingkatan masa tu. So lepas 18 tahun, dia kata dia memang nak menghafal Quran. Dia tak nak lagi sambung untuk diploma ke stamp ke, dia tak nak sambung lagi. Dia nak fokus Quran, dia kata. Tapi dihalang oleh mak ayah dia. Dia cakap macam kan, Ustazah, saya bukan tak nak masuk degree, tapi saya nak dapatkan Quran 2 tahun je Ustazah.
tolonglah Ustazah, macam mana nak lembutkan hati mak ayah saya ni, nak bagi tahu ni sekian-sekian. Makanya dia bagi nombor telefon mak dia dekat saya. Saya tanyalah, puan ni, dia kata, ni siapa? Dia tanyakan, saya Akidah. Saya cakap, Akidah mana ya? Dia cakap tu kan. Ni boleh kata kawan lah kepada anak puan. Dia cakap, Ustazah Akidah ke? Ustazah, yelah, cakap tu. Kita pun malu nak mengaku Ustazah tu. Kata, ya, insyaAllah Ustazah Akidah je tu kan. Ustazah kenapa Ustazah? Macam tu kan. Kak, boleh kita jumpa? Terus kakak ni perempuan. Kak, boleh kita jumpa? Boleh Ustazah. So jumpalah. Bila jumpa, kita cakap dengan dia, anak macam mana sekian-sekian. Lepas tu dia kata, ni si anak ni, okey, contoh nama Fatimah, bukan nama sebenar. Fatimah ni dah habis semua kan. Sepatutnya, yelah, dia kenalah sama belajar Ustazah. Tapi dia nak pergi pondok, dia cakap kan, dia nak Quran tu bila-bila masa boleh Ustazah. Saya nak supaya dia umur dia save umur, supaya senang dia dapat kerja. Okey, maksudnya saya dah nampak dah pemikiran ibu dia ke mana. Dia kata nak dapatkan kerja sekian. Kemudian saya kata, macam ni lah Kak, tak apa, bagi dia hafaz Quran dulu. Sebab dia minat dia, bukan senang budak-budak nak minat. Memang willing tu nak membaca Quran, nak hafaz Quran. Alah Ustazah, cuba Ustazah bayang, kalau 2 tahun, 18 tahun, 19 tahun, mungkin sampai 20 tahun, kawan-kawan dia nanti semua dah kerja. Dia nak makan apa nanti? Macam tu. Dia nak kerja apa nanti dengan Quran je? Macam tu. Allah, saya macam terus syahadah dekat dalam hati ya. Tak adalah sebut astaghfirullahalazim, tak ada gitu kan. Kita sebut dalam hati kan. Syahadah, istighfar kita. Saya cakap dengan akak ni, saya kata dengan dia, Kak, akak merasakan rezeki siapa yang bagi Kak? Ustazah, memanglah Allah bagi rezeki, tapi kalau kita sendiri salah cara, Ustazah, macam mana macam tu kan? Maksudnya tidak ada rasa keyakinan bila mana anak itu betul-betul nak bersama pendamping hingga akhirat. Jadi siapa? Quran. Dia kata, saya minta maaf Ustazah, kali ni saya minta maaf sangat-sangat. Saya memang tak akan benarkan anak saya untuk fokus Quran, sebab dia pelajaran dia bagus. Saya tak nak dia fokus Quran Ustazah. Quran tu nanti dia dah habis degree, anak belajar Quran, belajarlah. Dia cakap macam tu. Allahu Akbar. Saya tak ada kata apa. Sebab apa, itu ibu dia kan. Saya pun tak ada hak nak menjatuhkan hidup orang, tak ada. Kata tak apalah Kak, moga-moga Allah bagi akak istikharah. Akak kena istikharah benda ni untuk anak-anak. Sebab anak-anak ni antara asbab kalaulah dia dapat menghafaz Quran, akak pun mendapat saham ni Kak. Bukan dekat dunia akak dapat je, dekat akhirat pun akak akan dapat. Untung akak, kerana akak ada anak, ada hati anak tu, tanpa akak suruh untuk menghafaz Al-Quran. Akak fikirlah balik Kak, pertimbangkan. InsyaAllah rezeki tu kalau orang kata tak belajar tinggi pun, Allah akan bagi rezeki. Yang penting yakin Allahu ya Razzaq. Kadang-kadang kita meletakkan sesuatu perkara tu rezeki, kan? Kita tak lihat siapa pemberi rezeki, takut jatuh kepada syirik. Macam tu juga kita pergi hospital. Kita pergi hospital, apa doktor ni bagi aku sembuh. Dah syirik namanya, dah syirik benda tu. Sebab apa? Kita meletakkan doktor yang memberikan kesembuhan kepada kita, sedangkan kita ada ikhtiar. Jadi berhati-hatilah untuk sesuatu perkara, kerana ia berkaitan dengan tauhid ataupun akidah kita. Akidah, doakan saya ni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tegar ya, insyaAllah. Amin ya Rahman. Baik, seterusnya kita lihat ada satu kisah di mana Abu Ja'far As-Sahih rahimahullah berkata, okey, ada khabar yang sampai kepada kami bahawasanya, muka surat 36 bahawasanya seorang wanita ahli ibadah yang sungguh rajin melaksanakan solat sunat berkata kepada suaminya, ini janganlah sebut bahasa tu ya, bahasa tu agak ni sikit, agak keras sikit. Celakalah engkau, bangunlah, sampai bila engkau nak tidur saja. Tapi dalam keadaan ni, wanita ni dia bukan keras, tapi bahasa ni keras. Sebab dia ni wanita ibadah, wanita ahli ibadah, solat dia, zikir dia dan segalanya. Maka dia kata macam ni, sampai bila nak tidur saja, sampai bila engkau selalu dalam keadaan lalai. Dia beritahu, aku akan bersumpah demi engkau, janganlah mencari penghidupan kecuali dengan cara yang halal. Aku akan bersumpah demi engkau, janganlah masuk neraka hanya kerana diriku. Cubalah berbuat baik kepada ibumu, sambunglah tali persaudaraan, janganlah memutuskan mereka sehingga Allah akan memutuskan dirimu. Alhamdulillah. Ini adalah dialog antara suami isteri sebenarnya. Okey. Bila mana isteri sepatutnya dia membantu suaminya, suruh apa? Suruh supaya tak buat benda yang lalai, suruh asyik jangan tidur melengkau je.
lepas tu kena buat baik dengan ibu bapa, lepas tu kena sambung silaturahim dan sebagainya. Inilah teguran-teguran daripada seorang isteri kepada suami. Sebab apa? Kat sini dia kata jangan masuk neraka kerana aku. Itu dia lebih maksudkan kepada siapa? Nak bagi tahu, tolong berbakti kepada ibu bapamu, khusus pada ibu. Pernah satu ketika pernah dengar tak kisah Juraij? Kan? Juraij itu yang dia ibunya apa? Ibunya mendoakan supaya ya Allah janganlah dia meninggal sehingga dia berjumpa dengan seorang wanita pelacur. Pernah dengar kisah ni? Oh okey, kalau yang pernah dengar pernah lah, yang tak pernah dengar okey saya cerita. Juraij ni seorang anak yang soleh dan dia ahli ibadah. Okey? Ketika mana dia beribadah, dia pergi ke satu tempat surau lah, senang cerita tempat tu surau. Dia keluar daripada rumah, dia baik dengan ibu dia, baik. Keluar rumah untuk beribadah. Dia memang siang, malam, pagi, petang dia akan solat aja. Solat, Quran, zikir kat surau, kat tempat tu. Dan surau tu memang daripada tanah. Okey? Kemudian bila dia asyik duk solat apa semua kan, ibunya datang. Dia tengok Juraij ni. Untuk hari yang pertama tu, ibu dia datang tu, Juraij ni layan ibu dia. Dia layan kejap-kejap, lepas tu dia pergi balik solat. Lepas tu ibunya macam terpinga-pinga. Tak apalah, ibu dia balik. Dah beberapa hari benda tu kerap berlaku. Sebab apa? Dia pun tak ada masalah lah anak nak solat kan, bukan nak buat apa. Solat sungguh lah. Memang solat sungguh si Juraij ni. Satu ketika ibu dia datang lagi. Ini panggilan ibu dia banyak kali tahu. Ibu dia panggil Juraij, tak pandang. Juraij, dia tak pandang. Kali ketiga, Juraij, dia tak pandang. Sampaikan Juraij ni dia mohon pada Allah, ya Allah, solatku ataupun ibuku. Dia sampai tahap macam tu kan. Tapi dia teruskan solat. Bila dia teruskan solat, apa ibu dia rasa? Kecil hati. Bila kecil hati, ibu dia balik dalam keadaan balik tu dia doa. Sebelum balik dia doa, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau matikan si Juraij ni, anak soleh ni, janganlah engkau matikan dia selagi dia tidak berjumpa dengan wanita yang lacur, wanita pelacur. Maka satu hari Allah nak duga asbab doa ibu. Sebab kata ibu ni hati-hati kan. Ibu ni kemudian dia dah balik tu, suatu hari Allah uji, seorang wanita datang berlegar-legar dekat surau Juraij ni. Wanita yang tak baik lah, dah biasa dengan perzinaan. Dan ada juga seorang penggembala kambing macam tu kan kat situ. Dia duk cucuk-cucuk, bukan cucuk, maksudnya menggoda si Juraij. Tapi Juraij ni soleh, dia memang firm, dia tak akan buat benda-benda tu. Maka dia terlepas daripada godaan si pezina ni, pelacur ni. Dia terlepas godaan tu. Tetapi dia tak lepas daripada satu pemfitnahan. Inilah ibu yang minta kan. Dia nak bagi pengajaran. Bila mana satu hari tiba-tiba perempuan ini mengandung. Bila mengandung, dahlah dia dengan Juraij dia selalu berlegar kat situ kan. So orang kampung kat situ pun dia tengok, ni anak siapa? Makanya penzina ni kata apa? Ini anak Juraij. Apa pandangan orang dekat situ pada Juraij? Semua dia mengatakan Juraij bahawa apa? Ini adalah orang yang munafik. Lepas tu dia ni acah-acah soleh macam tu. Banyak fitnah, semua orang tak percaya pada Juraij ni dah. Kemudian mereka ditangkap untuk dihukum. Bila dihukum, Juraij minta sebentar. Masa tu dah lama tu perempuan tu pun dah bersalin, anak baby apa semua kan, masa menyusu. Time keadaan menyusu tu Juraij datang. Juraij tu dia pegang kaki anak tu, dia cakap, siapa ayahmu? Dalam pada Allah memberikan hukuman, Allah dalam masa tu pun Allah membantu Juraij. Makanya baby ni dia lepaskan mulut dia daripada puting ibu dia. Dia kata, ayahku seorang penggembala kambing. Terus minum balik susu ibu tu. Terkejut semua orang kat sebelah pula terlilit tu, terkejut. Maka daripada situlah mereka tahu itu adalah satu fitnah, dan dia terlepas daripada fitnah tersebut. Dan kemudian tanda nak minta maaf orang-orang ketika itu kepada Juraij. Dia cakap dengan Juraij, kami akan bangunkan surau yang selalu engkau duduk bertatakan emas dan perak. Tapi Juraij kata apa? Juraij menyatakan, aku nak tanah. Macam tu. Tetapi dia panjang ceritanya. Tetapi bila kita lihat kan, fokus kepada ibadah dan juga ibu. Nak bagi tahu, time solat fardu, kita fokus fardu dulu. Time solat sunat,
ibu panggil, kena pergi. Macam tu. Memang Allah letak martabat ibu tu sangat tinggi. Tapi kadang-kadang anak-anak ni, zaman sekarang lah kita nampak kan, anak-anak ni kita cakap berapa kali, yang kali ke-10 kalau tak bentak, yang ke-10 bentak tu baru buat. Sebab bila kita tengok kan para motivasi, pakar motivasi menyatakan bila cakap dengan anak baik-baik, kita dah cuba. Contoh kan, nama anak saya Allah, contoh Abdullah pergi mandi. Oi, dia main macam tu. Dia beza kalau dengan bapak. Abdullah mandi, mak terus. Beza tak? Kalau mak-mak itulah cabarannya. Sebabkan itulah jahat macam mana anak tu, ya Allah. Memang kita tak dapat nak kawal dah. Sebutlah baik-baik tentang anak. Kadang-kadang tengah marah tu doa. Macam mana imam besar Masjidil Haram kan, doa. Time tengah marah tu doa supaya apa, dia jadi imam Masjidil Haram kan sekarang kan. Dia bayangkan makanan di tamu pasir. Kita mak marah tak? Oi, kalau saya lah tu kan, siap. Macam tu kan. Tapi sekarang ni bila dah dapat bukan berita, cerita pengkisahan seorang ibu, kata-kata doa seorang ibu tu, barulah saya mempraktikkan. Contoh tengah marah ni kan, tak mandi lagi, dah nak dekat pukul 6:30 petang tak mandi. Saya sentiasa menyebut, bukan Masjidil Haram ni, pergi jadi imam dekat Masjid Jelutong tu. Macam tu. Sampai tahap macam tu kan, punyalah nak marah, menggigil juga kadang tahan marah. Saya tak nafi, nak tahan marah memang menggigil. Tapi bila teringat kisah-kisah tentang perkataan seorang ibu tu sangat keramat, sangat menjaga. Ya. Ibu pula. Okey, tak apa. Itu. Sebab benda ni banyak ya. Macam mana saya nak buat ni? Okey, seterusnya kita lihat, kita langkah. Saya terus bagi ini dalil-dalil terhadap dosa-dosa ni. Okey, kita tengok kepada dalil dia ya. Muka surat 38. Daripada 37 tu, maka wanita muslimah harus menjauhi dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Selagi mereka mahu meninggalkan dosa besar, taubat dari dosa-dosa kecil, istighfar, menyesali dan mengakui meskipun kederhakaan itu kecil, namun ia merupakan hak Allah, pencipta langit dan bumi yang memiliki keutamaan dalam segala sesuatu. Dengan adanya penyesalan dan pengakuan ini, maka sesungguhnya Allah itu maha luas maghfirah dan rahmatnya, dia pasti akan mengampuninya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Tengok dekat situ, dalam surah An-Nisa ayat 31, Allah kata, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, yakni dosa-dosa kecilmu, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga Allah. Mudkhalan karima. Bila kata mudkhalan karima, itulah tempat yang paling mulia, yang memang cita-cita orang mukmin nak ke sana. Bukan cita-cita orang mukmin je. Kalau tanya orang kafir, dia kata, akhir nanti lepas mati you nak pergi mana? I nak pergi syurga. Dia cakap macam tu. Macam mana nak pergi syurga? Saya dah beli tanah paling atas. Macam tu kan? Adalah kefahaman kepercayaan mereka. Dia kata subhanallah. Masa tu saya tak kaji sangat tentang agama-agama yang lain. Bila ada slot perbandingan agama, kata subhanallah, patutlah mereka beli yang paling tinggi, paling mahal, paling eksklusif. Paling eksklusif, paling tinggi, paling mahal, dekatlah mereka dengan syurga. Saya cakap Allahu Akbar. Kita bukan nak menjelekkan, tapi kita kesian. Kita cuba jadi seperti akhlak Nabi. Bila tengok orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah ni, kita terus dalam hati, kita kesian kat dia, kita doa untuk dia. Doa apa tau? Supaya diberikan hidayah. Tu boleh. Kalau dia dah mati, kita tak boleh nak cakap rest and peace, tak boleh. Sebab kita dah tahu dah ke mana. Kan semua itu janji Allah dah. Memang kita dah tahu dah ke mana. Ya, tak perlu nak sebut rest and peace, tak perlu. Okey, sebab tak ada peace je. War je. Macam tu, insya-Allah. Okey, baik. Dan ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Syura. Syura ayat 37.
Allah kata, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dekat sinilah yang saya nak sebutkan tentang menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan keji. Saya ambil ulas dulu yang ini Yang selepasnya kejap ini. Pernah dengar tak dekat akhirat Allah akan memberi naungan kepada 7 golongan. Antara golongannya yang saya nak sebut berkaitan dengan ayat ini, iaitu seseorang yang apabila ada kekuatan, ada kesempatan dan diberi keizinan untuk melakukan kemungkaran. Contoh, saya ambil mengupatlah sinonim kita perempuan kan. Kalau anak remaja, contoh na'udzubillah min dzalik, perzinaan. Itu contoh kan. Kalau anak-anak remaja, kalau insya-Allah lah Allah, moga-moga Allah lindung anak-anak kita kan. Contoh nak pegang, belum lagi tahap zina Ini yang permulaan zina. Baru nak pegang boyfriend girlfriend ni, tiba-tiba seorang wanita ni mengatakan, janganlah. Dalam hati terus kata apa? Aku takut akan Allah, dalam hati. Dan kalau dia tak faham juga, boyfriend tak faham, sebut terang-terang, aku takut akan Allah. Lepas tu dihindarkan perkara tersebut untuk berpegang tu, dihindar. Itu antara ciri-ciri orang yang mendapatkan naungan Allah, ketika mana dia boleh je nak pegang boyfriend dia boleh je nak peluk boyfriend dia, boleh, tak ada masalah. Kat situ pun orang tak ada ambil tahu pun. Tapi dia mengelak sebab apa? Dia tahu itu dosa. Macam tu. Ya, ada satu kisah juga yang Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu, kan? Bagaimana ada orang nak rompak rumah dia, lelaki nak bersama dengan dia. Maksudnya nak melakukan perkara terkutuk dengan dia kan. Tapi Rabi'ah ni kata apa? Okey, baik. Bukan dia setuju tak ya? Okey, baik, dia kata. Makanya ketika itu dia ajak si pencuri ini, jom solat. Solat 2 rakaat. Selepas kau solat 2 rakaat, aku akan berikan apa yang kamu nak. Maksudnya termasuk diri dia. Selepas dia solat tu, takdir Allah dan juga doa daripada Rabi'ah ni, dia minta Allah supaya lindung dia daripada perkara-perkara yang tak baik kan, lindung masa solat tu sekian. Selepas daripada itu, dia kata dia tak jadi nak buat. Sebab apa? Aku takutkan Allah. Menggigil-gigil menangis orang yang nak melakukan perkara yang tak baik pada Rabi'ah tersebut. Itu secara psikologi kepada wali Allah yang sangat bijak. Ya, subhanallah. Kadang-kadang tapi kalau kita perempuan masuk, sabar je kita solat. Tak ada maknanya. Tak ada Tapi nak kata perlindungan Allah tu di mana-mana. Ya, mintalah Allah lindung. Jadi ayat yang dekat sini, bila jauhkan dosa besar, kita memang tak nak dengan dosa tersebut, kita hindar diri kita, masa tu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Baiknya Allah. Contohlah kan, kalau kita ni, bagilah tahu anak-anak kan, solat kadang malas macam tu kan, tapi kita, ya Allah aku takut akan, ya Allah aku hamba solat penuh perasaan hamba tu solat. Semasa kita perjalanan nak ambil wuduk, tengah solat, time tu lah Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Ya Allah, mudahnya Allah nak gugurkan dosa. Tapi kita memilih untuk tak apalah, dosa dah kecil. Macam tu. Jangan. Okey. Dan kemudian Allah kata, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Ini adalah sebaik-baik orang yang luar biasa. Pernah tak kadang kita marah dengan orang tu, bagi maaf. Time tu tak ada Sasa. Macam tu kan. Lepas 10 tahun, 20 tahun dah lupa. Manalah, biarlah. Macam tu kan. Sebabkan itu bab maaf ni kita nampak remeh, tapi hakikatnya kalau tak betul-betul memberikan kemaafan, kita start dekat akhirat, kita start dekat sirat tu. Memang start. Sebab apa? Ia berkaitan dengan hubungan. Sebabkan itu ada Nabi sebut tentang hubungan silaturahim. Orang-orang yang memutuskan silaturahim tak cium bau syurga. Solat dengan tauhid macam mana pun. Sebab apa? Memutuskan perhubungan. Perhubungan tu dua mukmin macam tu. Begitu juga dengan orang-orang yang lain. Kalau kita memutuskan juga perhubungan kita, Allahu Akbar, na'udzubillahi min dzalik. Tetapi kita sebagai manusia ada perasaan kan, dia macam ni. Contoh, kita dah marah dengan orang ni kan, cakap dengan dia, tak apa, aku maafkan kau. Macam drama rasa ni macam tu kan. Tak apa, aku maafkan kau. Buatlah haluan masing-masing. Kat situ
Kita minta pada Allah supaya Allah bersihkan hati kita, ikhlas maafkan dia. Tapi kita punya ikhtiar, kita tak payah jumpa dia dah. Dalam keadaan kita berusaha doa supaya hati kita betul-betul ikhlas maafkan dia. Tak payah jumpa dah. Sebab apa? Kalau jumpa kita akan teringat. Sebab kita manusia kan, kita akan teringat perbuatan dia. Biar kita tidak jumpa dia. Itu boleh, bukan kita putus silaturahim, tidak. Tapi kita berikhtiar supaya kita tak nak ingat lagi apa yang dia buat pada kita, tak payah jumpa dia. Tapi kalau ibu dan anak, janganlah macam tu. Memang kena doa supaya hati tu Allah lupakan apa yang sakit tu. Allah ni boleh buat sekelip mata kita boleh lupa, Allah akan dapat buat benda tu. Percayalah, buatlah. Kempen dia, buatlah maaf sebanyak-banyaknya. Ia akan menjadi kesenangan kita dekat akhirat. Sebab kita nak tuju akhirat ni. Okey? Bukan kita nak hanya kat dunia. Padan kau tunggu aku dekat akhirat. Kalau ayat macam tu keluar, seronok ke kita dekat mahsyar tu, kita tunggu. Kita sepatutnya dah boleh masuk syurga ni. Tapi sebab apa? Sebab kita tak bagi maaf lagi dekat orang tu. Setiap orang tu nak dihisap ke apa ke susah. Bukan mudah yang kehidupan dekat mahsyar. Nak settlekan diri kita, beri maaf pada orang. Bukan orang lain senang, bukan hanya orang lain serang, tapi kita pun senang juga. Sebab kita dah settle. Macam tu Baik. Yang seterusnya, untuk ayat ni, habis dah, Alhamdulillah. Ayat surah An-Najm. An-Najmi ayat 32. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Subhanallah. Maka akhirnya sebelum mendengarkan wasiat, boleh jadi bertanya-tanya tentang ni. Ini penulis nak bagi tahu, mungkin kita akan tertanya-tanya dengan persoalan, bukankah dosa-dosa kecil itu diampuni sebagaimana diampuninya kederhakaan yang lain? Kan mudah Allah nak ampunkan dosa-dosa kecil. Kalau Allah tak ampunkan, itu akan berlegar-legar di dalam ingatan kita, hati kita. Tapi dekat sini nak bagi tahu, kami tidak akan mengatakan kecuali bahawa Allah sangat besar maghfirahnya, maha luas rahmatnya, mengampuni sesiapa pun yang dikehendakinya. Kena ingat, dia satu hari di mahsyar, mungkin Allah tidak mengampunkan dekat dunia, tetapi rahmat yang paling besar dekat akhirat kelak. Contoh pemaksiat kan, kita dah nampak pengakhiran kita lah pada zahir kita tak nampak, macam tak sempat taubat ke, dia masih melakukan benda-benda yang tak elok ke apa kan, tutup mati. Mungkin dekat dunia ni Allah belum lagi memaafkan dia. Dekat mahsyar kita tak tahu. Satu perkataan, satu suasana yang paling dinanti-nantikan oleh orang-orang di mahsyar ketika itu mengatakan, aku akan mengampuni segala dosa-dosamu. Kalau Allah dah kata begitu di mahsyar kelak pada pemaksiat tersebut, seorang pun tak boleh nak boleh kata, mana boleh dia buat macam ni. Seorang pun tak boleh. Nak bagi tahunya, bila mana Allah nanti dekat mahsyar, akan Allah simpan pengampunan bagi sesiapa sahaja hamba yang dikehendaki. Macam mana kita nak? Kita kena doa daripada sekarang, minta kepada Allah keampunan dunia dan akhirat. Sebabkan itulah doa, antara doa yang tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan juga doa yang dalam surah Al-Fatihah tu, yang Rabbana atina fid dunya hasanah tu kan. Ali Imran ke Al-Baqarah ya. Tak hafal Quran saya, minta maaf Yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia hasanah, dunia dan juga kebaikan. Kebaikan dunia tu apa? Segalanya lah. Allah hindarkan kita daripada perbuatan keji. Allah kurniakan kita keampunan kat dunia. Kemudian kita minta, macam mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan dekat akhirat apa? Inilah antaranya, kita minta Allah ampunkan dosa kita. Walaupun berbaki-baki dosa kecil-kecil tu, kita minta Allah ampunkan supaya mudah perjalanan kita, mudah titian sirat kita untuk kita melintas daripada neraka-neraka yang sangat pedih azabnya. Na'udzubillahi min dzalik, dan wa qina adzabannar. Minta Allah jauhkan kita daripada api neraka. Sebab apa? Mahsyar tu gelap. Yang dapat terang tu apa? Yang dapat terang tu apa? Yang dapat terang tu untuk kita. Tapi tak semestinya orang yang bercahaya tu lepas daripada penghisaban. Nak bagi tahu, umat Muhammad sahaja yang dapat torchlight kat situ. Torchlight lah. Untuk kita yang akan menerangi.
Daripada jawab apa semua kan, okey dah cam. Ini umat Muhammad, ini umat Muhammad. Sebab apa? Wuduk. Syariat Nabi dulu tak ada. Syariat Nabi Muhammad ada. Sebabkan itu mudah untuk dicam. Sebab apa? Kerana kita punya anggota-anggota wuduk ini semua bercahaya. Sebabkan itu ada mazhab-mazhab yang lain, macam mazhab Syafi'i contoh. Sebahagian kepala kan, kita punya wuduk kan, sebahagian kepala kat sini boleh, sini boleh. Yang penting sebahagian kepala. Ada mazhab yang lain, dia menerapkan semua. Sebab apa? Nak bagi semua bercahaya. Dan ada para sahabat bila mengambil wuduk, dia bukan hanya mengambil wuduk daripada sini saja. Kan kita punya wuduk kan daripada semua sampai sini kan. Kita punya wuduk kan lebih kan. Sebab apa? Supaya air wuduk tu kena dekat semua anggota badan dia. Sebab apa? Semuanya untuk akhirat. Mereka memikirkan semua untuk akhirat. Jadi bila kita melakukan sesuatu, kita fikirkan akhirat. Sebab apa? Mudah perjalanan kita. Sebab sekarang ni kita tengok kan, mati tak kenal usia. Mati bukan syarat tua, mati bukan syarat sakit, kan? Na'udzubillah min dzalik. Banyak usaha ni. Boleh tolong doakan saya. Doa supaya saya istiqamah. Takut. Yang banyak cakap ni lagi banyak Allah uji sebenarnya. Baik. Okey, dan last sekali. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahawasanya beliau berkata, jauhilah oleh kamu semua akan dosa-dosa kecil, kerana perumpamaan dosa-dosa kecil itu laksana sekumpulan orang yang singgah di tengah lembah, yang ini datang sambil membawa dahan, dan yang ini datang sambil membawa dahan, dan yang ini datang sambil membawa dahan, lalu mereka memasak rotinya. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu perbuatan derhaka. Maksudnya apa? Kalau seorang bawa dahan kecil, seorang bawa dahan kecil, umpama dosa-dosa kecil, bila dikumpulkan, bila diletakkan cucu api, marak tak? Itulah perumpamaan dosa kecil yang dilazimi. Jangan sekali-kali melazimi dosa-dosa kecil, takut jadi pembakar kepada diri kita seperti mana membakarnya roti dekat atas api. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semoga saya semua dapat menghindarkan diri daripada dosa-dosa yang kecil, insya-Allah. Boleh ya bunda-bunda? Tadi pasal masa berapa minit tadi, halal ya, halalan thayyiban. Takut nanti Ustazah 1 minit tak ganti Ustazah, kan masyarakat merangkak lah saya, susah. Untuk mudahkan perjalanan kita, halalan thayyiban, insyaAllah. InsyaAllah ya, itu sahaja daripada saya. Moga-moga insyaAllah selepas ni kita dapat teruskan dengan tajuk yang lain insyaAllah pada bulan hadapan. Wallahu'alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا الله، منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.